Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-idham syai'ulillah wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. ففهمناها سليمان وكنا أنتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi khallata hilati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya awwala khalqillah wa khatamu rusulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhibi lin nisyani bi nurih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati lagi dikasihi yang berusaha tuan perusi masjid serta barisan
ahli jawatankuasa pegawai dan ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Mudahari, seluruh warga ahli jawatankuasa masjid, surau dan taman, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin sidang jemaah insya-Allah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan, mempertingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, tubuh badan dan sebagainya. Dan kalau kita nak kira nikmat Allah SWT tidak terhitung banyaknya. Maka untuk itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memperbanyakkan ingat kepada Allah. Memperbanyakkan syukur kepada Allah, yakni memperbanyakkan ketaatan kepada Allah. Di samping kita melakukan menegakkan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadat fardu dan dalam masa yang sama kita memperbanyakkan ibadat sunat sebagai kesempurnaan menutup cacat celah di dalam yang fardu, dan ibadat sunat juga adalah merupakan amalan tambahan bagi kita dan juga untuk memberatkan timbangan amal di akhirat nanti. Ala kulli hal, di zaman mutakhir ini yang penuh pancaroba, penuh fitnah dan sebagainya, banyak berlaku perkara-perkara yang pelik lah, macam-macam lah. Dengan TikToknya nak melariskan jualan dan sebagainya, sanggup menggadai body, menunjuk perkara-perkara yang tidak senonoh di media sosial, sama ada lelaki atau perempuan. Betul lah Nabi sebut akhir zaman. Akhir zaman manusia dah tak malu dah melakukan maksiat secara terang-terangan. Inilah sebagai tamparan ujian kepada umat Islam. Ini adalah peluang untuk kita menambahkan pahala kita, untuk kita menegur, untuk kita memberi nasihat, dalam masa yang sama mendoakan semoga mereka ini mendapat hidayah. Dah tak ada sifat malu dah, dah tidak ada hormat dah dengan alim ulama. Contoh, ada satu kumpulan yang menyerang orang tengah beribadat, guru tahfiz, budak tahfiz, dah tidak ada nilai dah, tidak ada hormat. Mungkin itulah kadang-kadang kesan kadang-kadang pengambilan mabuk, ketum dan sebagainya, dadah dan sebagainya, dah hilang pertimbangan dah. Bukan setakat bunuh hari ini, bukan setakat pukul, bunuh dan sebagainya. Bermacam-macam kita tengok hari ini, ujian. Ujian satu timbul. Ini petanda-petanda nak kiamat. Jadi insya-Allah kita orang yang beriman masih lagi diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid berjemaah dan memperkasakan ilmu, belajar muzakarah ilmu untuk maintain diri kita lah daripada perkara-perkara yang tersebut ni. Dan ulama mengajarkan kita agar memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara selawat yang saya baca tadi itu selawat muzhib lil nisyan, selawat muzhib li al nisyan, iaitu daripada pengasas Tariqah Ahmadiyah Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu. Iaitu selawat ini untuk menerangkan otak hati, supaya tidak otak kita supaya tidak lupa, tidak nyanyuk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril muzhibi linisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mulakan nak belajar, nak baca kitab, ini adalah merupakan untuk mengelakkan kita daripada kelupaan
terutamanya kita yang belajar dan pelajar-pelajar di sekolah dan sebagainya boleh ambil ini selawat ni. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, kesejahteraan dan keberkatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya penghapus kelupaan. Itu maknanya an-nuril muzhibi lin nisyani bi nurih, maknanya cahaya penghapus kelupaan dengan cahayanya, dan ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam pada setiap pandangan nafas, wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin, pada setiap nafas, ada dama wasi'ahu ilmullah, pada setiap pandangan dan nafas dan sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh ilmu Allah. Maka sesuailah dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Mandah daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Maksudnya barang siapa berselawat ke atas Nabi, ke atas saya, kata Nabi, barang siapa berselawat ke atas saya sehari sebanyak 100 kali selawat, nescaya Allah Subhanahu taala menunaikan baginya 100 hajat. 70 daripadanya hajat akhirat dan 30 daripadanya hajat dunia. Ini bagi orang yang berselawat 100 kali sehari. Apatah lagi kalau 200, 500, 1000, maka lagi banyaklah kita mendapatnya, ditunaikan, maknanya lebih hajat akhirat daripada hajat dunia. Kerana ni nak cerita maha adilnya Allah SWT beri lebih kepada akhirat, yang mana kekal abadi. Akhirat maknanya dunia bagi sikit je. Ini ada rujukan dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunan Al-Aqwal wal Af'al, hadis bernomor 2232. Dan juga diwasiatkan, dipesan oleh Profesor Dr. Sayyid Abdul Wahab At-Tazi Al-Hasan Al-Idrisi, iaitu Syekh Tarikat Muhammadiyah Dunia. Dikeluarkan artikel ni Institut Ahmad Idris di bawah kelelaan Datuk Syekh Fuad. Jadi semalam saya di masjid Teluk Pelanduk, saya tinggal satu. Ni sini saya tinggal satu. Siapa yang berhajat nak selawat ni untuk kita, untuk anak-anak kita, selalu tinggal lah, putus step lah. Siapa yang berhajat putus step. Ini ada sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ijazah dan sanad. Ada ijazah umum, ijazah khusus, ijazah umum khusus. Okey. Jadi mendapat kebenaran daripada Syekh untuk beramal lah. Untuk ijazah umum lah, macam saya berdepan dengan Syekh, ijazah khusus daripada lidah ke lidah. Tuan-tuan untuk umum boleh, masya-Allah. Selawat ni tak ada masalah. Baik tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah, kita sambung pengajian kita pada pagi ini muka surat 8. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih lagi pada pengenalan ilmu tasawuf. Masih lagi membicara dalam mabadi' ilmu tasawuf, iaitu pada yang keberapa dah kita ni? Pada yang ke-5, sumber rujukan. Sumber rujukan ilmu tasawuf, rujukan ilmu tasawuf adalah Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujukan. Jadi bila kita sebut rujukan ilmu tasawuf ni Al-Quran dan hadis, pastilah tidak terlepas daripada ulama. Pastilah ulama hadis, ulama Al-Quran lah menjelaskan sedetail-detailnya kepada kita. Jadi amat malanlah saudara kita di luar sana mengatakan kita ikut Quran dan hadis, tak perlu ikut ulama, tak perlu ikut mazhab. Ini masalah. Ingatlah, kita orang mengaji daripada guru pondok lagi menyatakan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah Al-Quran, Al-Hadis iaitu As-Sunnah, ijma' ulama, sepakat ahli ulama, dan juga qiyas, perbandingan. Itu pegangan kita. Jangan kita hanya terpengaruh dengan orang yang bercakap ikut Quran dan hadis. Dalam masa sama dia menolak ulama, menolak mazhab dan sebagainya. Dia kata tak payah ikut. Dia pusing, dia sping. Nak ikut siapa? Nak suruh ikut dia. Nak suruh ikut yang bercakap tu. Tu bahaya. Baik. Nota kaki
maknanya 45 dah kita pergi situ. Tumpuan perbicaraan tu kita dah terlebih dah. Tumpuan perbicaraan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan tentang hati, tentang hati yang mempunyai sifat yang pelbagai. Itu kita pergi situ Itu ilmu tasawuf menumpukan hati yang punya sifat yang pelbagai. Macam-macam lah hati ni. Okay? Jadi tasawuf tu sebenarnya hati. Tasawuf tu di sudut pandangan hati, bukan pakaian. Jangan kita menganggap orang yang pakai selekeh, kita kata kenapa pakai selekeh ni? Pakai baju baju berbulu bertampung-tampung, tak gosok, berkedut 1000. Tak boleh, itu tak boleh tunjuk kat orang, riak katanya. Kita pakai macam ni, tasawuf. Mengarut tu. Oh, mana pakai selekeh tu tunjuk tasawuf. Habis hak pakai semak ni tak tasawuf. Kadang-kadang itulah kan. Kita riak jadi macam tu. Orang yang berpakaian selekeh, contohnya dia nak meraih simpati daripada orang ramai, ataupun nak mendapat pujian daripada orang ramai, ataupun dia niat dia kerana orang nak kata dia tasawuf, riak. Kalau dia pakai cantik-cantik semak-semak nak menunjuk kepada orang pun riak. Jadi hati kita mana? Kepada Allah. Bukan kerana orang, kerana Allah, barulah selamat daripada riak. Analah ilmu tasawuf. Jangan kita terpengaruh. Pasal apa ni pakai selekeh ni? Tak boleh pakai cantik-cantik. Nak riak pakai selekeh nampak tawaduk, nampak jadi macam Tok Wali. Ini mengarut dia. Ada juga tuan-tuan pakai selekeh tu. Tasawuf katanya. Pasal apa keluar rumah jalan tunduk tak tengok orang? Tasawuf. Mengarut tu. Itu. Hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang betul lah ulama sebut. Riak ni datang daripada berbagai cara. Dari sudut pakaian kita, riak juga. Kerana selain daripada Allah. Percakapan kita sama juga, meninggikan diri sangat lebih-lebih, riak. Merendahkan diri sangat-sangat pun riak juga. Sebab apa? Sebab kita buat tu bukan kerana Allah. Kita bercakap tu bukan kerana Allah, kerana nak target orang tu. Tu hati-hati tuan-tuan. Baik. Okey. Boleh dah lah. Okey. Saya tak layak mengijazahkan, tapi cuma petik daripada guru dia mengijazahkan umum boleh amal. Itulah. Guru kita ada, tu Datuk Syekh Fuad, dan juga Syekh kita ada lagi, Syekh Tarikat Dunia ada lagi, Profesor Dr. Syed Abdullah At-Tazi. Selawat-selawat ni maknanya tak nanti ijazah. Boleh, tapi ijazah tu ada barakah lagi lah. Selamat beramal lah. Bagi kepada anak-anak kita untuk pelajar periksa tu supaya tidak lupa. Ini mengelak daripada penyakit nyanyuk. Bacalah setiap hari. Kalau nak ijazah umum tu itulah qabil tu ijazah. Saya terima ijazah lah daripada guru syekh kita. Okey. Baik. Hukum mempelajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf adalah merupakan fardu ain. Bila fardu ain wajib. Fardu ain wajib ain. Apa makna fardu wajib? Ain tu apa? Badan kita. Wajib ke atas tubuh badan kita. Makna kita lah. Wajib ke atas setiap individu muslim dan muslimat. Itu maksud fardu ain. Ke atas orang yang berakal dan akil. Itu bagi akil baligh. Berakal, akil baligh. Dan juga sampai umur. Bila cukup umur, akil baligh maknanya samalah ditaklifkan hukum syarak. Maka wajib dah dia belajar. Bila ditaklif diberati hukum syarak, cukup umur, baligh tidak gila, maka cukup umur dia wajib belajar dah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Semayang dia kena semayang, puasa kena semayang, puasa. Kalau tinggal berdosa. Kalau sebelum cukup umur tak berdosa lagi. Cuma ulama sebut kita suruh ajar didik anak kita solat, puasa sebelum balik. Walaupun tak wajib. Pasal apa? Pasal didikan awal. Jangan tunggu balik baru nak mengaji, baru nak mengajar. Salah tu. Baik. Sumber rujukan ilmu tasawuf adalah Quran dan yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok uraian nota kaki pada pelbagai tadi di atas tu. Di bawah tu maknanya sifat yang pelbagai. Tu. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalah Al-Alam Al-Ghuyub, muka surat 182. Ini rujukan tuan guru kita Ustaz Mahathir Jo lah. Dia kata apa? Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan tumpuan ilmu tasawuf ialah perbuatan hati. Apa? Perbuatan hati ilmu tasawuf ni. Yang kita makna semua kita setia maklum.
untuk mengingatkan kita tentang tasawuf ni. Allah tidak memandang rupa paras kamu, Allah tidak memandang pakaian kamu, tetapi yang Allah pandang kita apa? Hati kita. Inilah tasawuf. Tapi walau bagaimanapun pakaian juga ada kaitan dengan kebersihan. Nabi sebut kebersihan sebahagian daripada iman. Pakaian tu adalah sebahagian daripada iman. Pakaian yang menutup aurat tu iman lah. Kalau pakaian tak menutup aurat, tak ada iman lah. Ada kaitan juga. Habis berpunca daripada mana? Punca daripada hati lah. Kita semua maklum hati kita tu. Nabi sebut dalam hadis sahih, dalam tubuh kita, dalam jasad kita ni ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah sekaliannya. Itulah qalbu. Qalbu hati, jantung hati. 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 Okey. Sebab tempat tilik pandangan Allah SWT hati. Bagaimana hati kita? Itu. Dan panca indera yang zahir. Dia kata af'alul qalbi wal hawas, serta cara penyucian dan permunian, iaitu perniaan, pembersihan jiwa. Dia panggil tazkiyatun wa tasfiyah. Tazkiyatun wa tasfiyah, itu pemuniaan hati, menyucikan hati daripada apa? Daripada sifat-sifat mazmumah. Kita belajar dah dulu, iaitu bagaimana nak menyucikan jiwa kita. Ada 3 proses lah, 2 proses lah. Takhalli. Takhalli itu membuang sifat-sifat mazmumah, buruk sangka, riya, sum'ah, takabbur, ujub dan sebagainya. Bersih dulu. Lepas tu masuk pula sifat tahalli, itu sifat mahmudah. Kalau sebelum ni riya, masuk ikhlas. Kalau ni buruk sangka, lawan baik sangka. Itulah lawan. Sifat berlawanan. Sucikan dulu, buang yang kotor dulu, masuk yang bersih. Maka akan lahirlah sifat yang ketiga, tajalli, tajliyah. Tajalli ni maksud umumnya ialah Allah menjelmakan, mentajallikan dalam diri kita, menjelmakan sifat takut, khauf, rajak, sebagainya, yakin dengan Allah. Itu setelah kita membuang sifat-sifat mazmumah, memasukkan sifat mahmudah, maka Allah tajallikan dalam diri kita kebesaran Allah SWT. Bukan mana Allah duduk dalam kita, dah. Okay? Allah mentajalli. Kita rasa tu, rasa takut, harap, gerung kepada Allah, tu tajalli dalam diri kita. Itu proses ilmu tasawuf kita. Okay? Seterusnya nama ilmu tasawuf, apa nama dia? Nama ilmu ini dia panggil ilmu tasawuf. Banyak lagi lah, antaranya ilmu kesufian. Baik, kita tengok apa huraian nota kaki. Apa maksud ilmu tasawuf? Huraian nota kaki 46 tu. Perbahasan utama ilmu tasawuf. Tasawuf. Kalau ikut bahasanya eloknya tasawuf. TASAWWF. Itu betulnya. Jadi tasawuf. Betulnya tasawuf. Tasawuf sebenarnya. Perbahasan utama ialah ilmu, dalam ilmu tasawuf ada 5 perkara. Ni pencerahan bagi kita semua. Apa dia tu? 5 perkara ni kena ingat ni. Yang pertama takwa kepada Allah. Ini takut. Takwa ni takut sebenarnya, takut kepada Allah, taat kepada Allah. Takwa lah tu. Takut kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan segala larangan Allah, mengerjakan suruhan Allah, buat baik. Itu takwa lah tu. Banyak takwa ni tuan-tuan kalau nak diterjemahkan. Takwa kepada Allah SWT ketika bersendirian maupun ketika bersama orang ramai, pasti ada sifat takwa. Jangan hanya takwa kita atas tikar sejadah saja, semayang saja, di luar tak. Jangan kita bertakwa depan orang saja, belakang tak takwa. Tak boleh. Di mana-mana takwa. Bukan semayang masjid saja. Ia dapat direalisasikan, diselenggarakan, diamalkan tu dengan cara menjauhkan diri daripada dosa. Tu sikap warak, jauh daripada dosa dan istiqamah. Kalau kita tengok al-arif billah, Allah, wali-wali Allah ni bukan setakat jaga daripada dosa tu, hak makruh pun jaga, tuan-tuan. Perkara makruh dia dibenci oleh Allah SWT pun golongan-golongan sufi, wali Allah tinggal. Kan? Sebab tu kita pelik lah.
Kenapa di luar sana mengatakan ni isap rokok ni Tok Wali, saya pun pelik. Sedangkan ulama sebut Tok Wali ni dia tak isap rokok, makruh, meninggalkan perkara makruh. Tapi ada di luar sana kita tengok viral dalam Facebook isap rokok ni dengan pakaian, wallah anta mungkin wali dia menyamar, wallah alam. Allah nak suruh orang kata dia macam-macam. Kita tak tahu Tapi sebenarnya golongan-golongan ahlullah rapat dengan Allah SWT ni tuan-tuan, orang yang bersih hati ni dia menjaga, dia tak sekali-kali mengamalkan perkara-perkara makruh. Wallahu alam lah. Kan? Seterusnya yang kedua, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ia dapat direalisasikan dengan cara menghafaznya dan berakhlak mulia. Ni berkait ilmu tasawuf yang kita nak belajar ni, yang kita sedang belajar ni. Yang ketiga, berpaling daripada makhluk. Mana apa kerja buat kita tidak lagi bergantung harap kepada makhluk. Dan tidak kisah dengan penerimaan dan penolakan mereka. Apa makhluk kata, apa orang kata, kita tidak terjejah dah. Sebab kita dengan Allah SWT. Kita sibuk dengan Allah SWT lah. Orang tasawuf ni dia sibuk dengan Allah SWT, tak peduli dah dengan makhluk. Gitu. Kalau masih lagi cinta dunia, masih lagi mengharapkan makhluk dan sebagainya, ni bukan orang yang ilmu tasawuf lagi. Orang ilmu tasawuf ni maka dia dengan Allah SWT. Dia sibuk dengan Allah SWT. Kalau orang kata dia gila pun tak apalah, dia gila dengan Allah. Ada tuan-tuan, kita tengah ada orang komen, orang berzikir sampai lupa zikir la ilaha illallah, lupa sampai terguling-guling. Orang kata dia gila. Tak apalah dia gila dengan Allah. Dia berzikir, dia gila dengan Allah. Kita kata kat dia gila, kita tak zikir, kita yang gila. Faham? Tak faham sudah. Pandai-pandai kata kau orang gila. Orang tu zikir kata gila. Yang kita tak zikir, kita gila. Apatah lagi, kata ulama, kata Dr. Jahid, orang yang menghalang daripada kita berzikir, sebut ya Allah tak ada, Allah tak ada mana, itu adalah perbuatan syaitan. Orang yang melarang kita berzikir kepada Allah SWT, itu adalah perbuatan syaitan. Itu adalah ejen-ejen Dajjal. Bukan saya kata, Dr. Jahid. Dr. Jahid itu ketua Turut Sufiah Negeri Sembilan tu. Dia merupakan ahli panel fatwa bahagian tarekat Jakim tu. Dr. Jahid tu. Dia kata orang yang mengelakkan, dia hurai bab zikir Allah. Dalam Quran, dalam hadis bersepah ada bab zikir Allah. Tapi ada sahabat kita kata zikir Allah tak boleh. Ini dia kata orang yang mengajak orang daripada tak zikir itu pekerja syaitan. Hati-hati. Ni zikir tak ada dalil, Nabi tak buat zikir lepas solat. Ya ke? Habis ulama tu duduk zikir lepas solat tu, Imam Syafi'i duduk zikir lepas solat tu, mana salah dah? Sesat alimnya dia daripada ulama. Alimnya dia daripada Imam Syafi'i. Hebat tu. Baru ada doktor PhD dah belaga alim dah. Na'udzubillah min zalik. Zikir tak ada lepas solat, zikir Allah tak ada faedah. Ish. Dalam surah Ar-Ra'd tu ada sebut allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kan tu dalil tu. Siapa yang menyebut Allah hatinya tenteram. Tak ada makna zikir. Mengaji kot mana? Tak jumpa Quran ke? Pelik. Kita pun ish pelik sungguh. Bila kita jawab, dia kata kita macam-macam. Susah. Jadi bermusuhan pula dah. Na'udzubillahi min zalik. Inilah dia tuan-tuan. Bila acuan macam tu lah dia keluarnya. Mengaji dengan ulama dia ikutlah ulama dia tu. Baik tuan-tuan tu. Yang ketiga, yang keempatnya, yang ketiga, berpaling daripada makhluk dan tidak kisah dengan penerimaan atau penolakan mereka. Ia dapat direalisasikan dengan cara sabar dan tawakal. Realisasi ni maknanya amalan lah. Cara kita menangani lah. Jangan apa? Cara sabar dan tawakal. Bagaimana nak cara sabar tawakal? Ini ilmu tasawuf lah. Kalau tidak boleh lagi mengawal sabar tawakal, maka kita masih di peringkat bawah lagi lah. Ilmu tasawuf tu. Tapi pelan-pelan lah. Takkan kita baru mengajar tasawuf nak jadi tasawuf dah. Orang yang mengaji lama tasawuf pun masih lagi tak sempurna. Ada juga tuan-tuan mengaji tasawuf, mengajar tasawuf, tapi masih lagi buruk sangka, berdengki.
Ada tuan-tuan tu. Masih lagi buruk sangka, menuduh orang macam-macam. Apabila kena kat batai hidup dia, dia pandai pula nak marahnya. Tu mengajar tasawuf tu. Kadang-kadang Allah uji kita, sama kita, saya pun sama tak. Mengajar ilmu tasawuf, Allah uji bab tasawuf. Mengajar ilmu tauhid, Allah uji bab tauhid. Mengajar ilmu fiqh, diuji ilmu fiqh. Ada tuan-tuan. Jangan kita duk bajet bagus sangat. Kadang-kadang kita rasa kita ilmu tasawuf tinggi, guru tasawuf. Tiba-tiba Allah uji dengan sesuatu perkara, akhirnya dia buruk sangka. Menuduh orang macam-macam. Hati-hati tu. Allah uji situ. Kan? Ada setengah-setengah tu dia pandai. Dia bila orang macam tak layan dia, macam menyekat dia, dia rasa marah. Tapi dalam masa sama dia sekat orang boleh. Ada tuan-tuan. Dia sekat orang tu boleh. Tiba-tiba orang sekat dia nak marah. Ada juga jenis perangai macam tu. Ada tuan-tuan. Bukan orang awam, orang guru-guru pun ada. Okey, ujian lah. Tapi dia rasa sombong lah bila terkena batai hidung dia. Dia rasa dia tak bersalah. Dia berat nak minta maaf. Kalau dia minta maaf tu, mana seolahnya rendah martabat dia. Tu bahaya tu. Tu status tok guru dan sebagainya. Contoh-contoh. Ada jenis tu tuan-tuan. Ego. Na'udzubillah min zalik. Nampak depan kita bagus manis, tapi belakang kita dia belak kita, dia sekat kita, macam-macam. Bila orang sekat dia, tahu pula nak marah, melenting. Macam-macam tuan-tuan. Ini kita tengok pengalaman lah. Kita tengok sahabat-sahabat kita, sekeliling kita, kawan-kawan kita. Ada ni tuan-tuan ni. Ni. Sebab apa? Sebab dunia dalam diri. Ilmu tasawuf yang dia belajar, ilmu tasawuf yang dia mengajar tu masih lagi tak masuk dalam hati. Ni kita nak masuk betul-betul ni, nak kemas betul-betul ni. Baik tuan-tuan. Bukan bermakna bila ngaji tasawuf ni semua sempurna, tidak. Sikit-sikit lah. Masuk sikit-sikit. Baik, daripada hitam nak pergi putih tu bukan senang. Dia ada proses dia, hitam, perang, kelambu, kuning air. Barulah sampai putih. Bila putih tu okey lah. Tapi tak semestinya putih kembali hitam balik, tak tahu. Hati-hati. Kalau dah putih tu, kalau kita silap-silap bawa jadi hitam balik. Begitulah proses kita. Okey. Baik. Yang keseterusnya, yang keempat, redha. Ni perbincangan ilmu tasawuf. Redha dengan Allah SWT ketika dalam susah maupun senang. Senang pun redha, susah pun redha. Okay. Ia dapat dicapai dengan sifat qanaah. Qanaah ni berpada-pada dengan yang ada, berasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah dia panggil. Dan berserah kepada Allah, tawakal. Ini adalah orang yang skop pengajian ilmu tasawuf. Maksudnya kita tidak terkeluar daripada 5 perkara. Terkeluar daripada 5 perkara ni, maka kita bukan orang tasawuf lagi lah. Itu nak ceritanya. Baik, yang kelima, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kembali kepada Allah. Ada susah senang, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Apa pun kita mesti kembali kepada Allah. Jangan terlepas sedikit pun daripada Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang menjaga kita, mengawal kita, menggerakkan kita sebagai segala-galanya adalah dengan izin Allah SWT. Sama ada ketika suka ataupun sedih, ketika susah ataupun senang. Tengok tuan-tuan, Allah jadi macam-macam kita. Ada susah, ada senang kan. Kalau semua kaya, contohlah, kalau semua kaya, mana orang nak sedekahnya? Sebab tu ada miskin. Bila ada orang miskin, ada orang kaya. Peluang orang kaya nak dapat pahala. Orang miskin pula, susah pula, dia rasa redha dengan Allah SWT. Itu kata tak apalah, dia redha, maka dia dapat pahala. Nampak? Cantik belaka Allah bagi. Susah, senang, jahil, ilmu. Jahil, mengaji, dapat pahala kepada orang berilmu. Bila orang ilmu mengajar orang jahil, dia jadi alim. Dia jadi alim, mengajar orang jahil pula. Maknanya inilah ilmu yang berterusan. Nampak? Kalau semua alim belaka, siapa nak mengajar? Kalau semua jahil belaka, payah juga. Nampak? Kalau kita fikir, semua Allah susun elok dah. Berpasang-pasangan. Kalau semua lelaki, semua mana nak dapat anak? Kalau semua perempuan, itu ya, nampak? Kita fikir. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Oh, cantik kalau kita fikir betul-betul. Inilah
Kita fikir, kita bertafakur. Sebab itulah kata ulama, kita bertafakur, kita memikirkan kejadian Allah SWT. Lebih baik kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Kerana kita berfikir tu, ada Allah dalam diri kita tu. Kebesaran Allah tu. Sebab tu ulama sebut bertafakur sejenak, memikirkan kebesaran Allah, kejadian Allah. Hati kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Tu dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tafakur tu ada tauhid, mentauhidkan Allah SWT. Semayang belum tentu, kadang semayang lalai, semayang tak ingat Tuhan, semayang ingat cucu, semayang ingat berkelah, semayang ingat pantai, semayang ingat kampung, semayang ingat pasar malam, macam-macam dia ingat dalam semayang tu. Tuan-tuan, okey, nampak tak? Baik, kembali, ia dapat dicapai dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika senang, dan berlindung dengannya ketika susah. Ni. Jadi bila senang bersyukur kepada Allah Subhanahu taala, alhamdulillah, syukur. Bila susah berlindung dengan Allah Subhanahu taala, redha, dalam masa sama kita redha, berusaha, berikhtiar, bertawakal. Kalau senangnya tak ada ujian bagi kita, bagaimana nak tingkat ilmu kita? Sebab tu kata ulama, Allah uji kita. Allah uji kita tu maknanya satu-satu Allah uji kita apa? Sebenarnya Allah sayang kat kita. Allah nak mengangkat martabat kita. Sebab itulah kita hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Kalau susah pula, Allah nak tengok kita sabar atau tidak atas ujian ni. Allah nak angkat martabat kita. Bermakna hikmah. Banyak hikmah di sebalik apa yang Allah uji kepada kita. Cuma kita yang rasa tak tahan gini. Akhirnya kita mengeluh. Akhirnya kita tak mengadu kepada Allah. Akhirnya kita tak nampak Allah. Sesuatu musibah yang berlaku, kita tak nampak Allah, kita duk nampak makhluk je. Habis ya. Sedangkan itu semua daripada Allah. Tu. Okey. Lihat dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalah A'lam Al-Ghuyub. Baik. Seterusnya beberapa pendapat para iman dan ulama tentang tasawuf. Ni banyak tuan-tuan. Yang pertamanya Al-Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ni antara anak murid kanan Imam Syafi'i lah. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan masuk masjid Imam Syafi'i tu, ada masuk pintu tu belah kanan tu ada kubur hijau tu, itulah makam Zakaria Al-Ansari. Sebab saya boleh cerita, sebab saya pergi Mesir, masuk gitu. Banyak doa lah. Bertawassul doa, ya Allah wa Syekh Zakaria Al-Ansari. Masuk depan tapi tu makam Imam Syafi'i tengah-tengah tu. Lepas tu ada kiblat ujung, tak silap saya sah yang pertama, sah ke ujung tu ada dia macam replika tapak kaki Nabi. Senang saya pergi masuk masjid Mesir tu, dia selok, ada bekas tapak macam tapak kaki Nabi dalam masjid Imam Syafi'i tu. Saya pernah 2 kali saya pergi masuk Mesir tu. Sebab apa? Hak kali pertama tu okeylah. Hak kali kedua tu saya tertinggal. Dia orang pergi dulu Mekah, saya tertinggal. Sebab masa tu ada masalah sikit, pasport tak sampai. Visa, pasport tak sampai. Adalah satu travel tu duduk Mesir, pasport visa tak dapat. Duduk pasport kirim kat student Mesir. Dapat pending 1 hari sebab pasport tak sampai lagi. Nak masuk Mekah dia straight sikit. Kalau di Mesir tak apa lagi. Nak pergi ke Madinah, masa tu pergi Mekah dulu. Mesir pergi Mekah dulu baru Madinah. Pergi Madinah dulu. Pergi Madinah dulu baru habis di Mekah. Masa saya pergi tahun apa lupa dah. Masa tu di bulan Syaban lah. Baik. Mana itulah Syekh, itulah sebenarnya kalau nak kata Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari tu. Ini Syekhul Islam sebenarnya pada masa kita. Wafat 929 Hijrah. Berkata, dia kata at-tasawuf. At-tasawuf mana aja betul tu? At-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafs wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miriz zahiri wal batin linailil lis-sa'adatil abadiyah. Itu maksud dia tu. Tu takrif, takrif. Dia memberi Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam kita, dia memberi takrif pada ilmu tasawuf. Pendapat dia, tengok. Sebab tu saya kata tadi, masuk tasawuf ni banyak. Tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui
cara-cara membersihkan jiwa. Tu. Maknanya membersihkan jiwa. Tu kata tadi, tasawuf ni bukan pada pakaian, pada hati. Memurnikan akhlak dan membangunkan zahir dan batin untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Cantik dia punya ayat dia, tuan-tuan. Ini maksud tasawuf. Kita ulang tasawuf ialah ilmu yang dengannya ilmu tadi, ilmu tasawuf, diketahui cara membersihkan jiwa. Tadi dah. Tahalli, memurnikan akhlak, dan membangunkan zahir dan batin, hati kita dan batin kita, zahir batin, dalam luar, untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Dalam pun kena tunjuk yang cantik, kita punya kepribadian luar pun cantik, akhlak kita. Ada sebut dalam kitab Ta'liqat al-Risalah al-Qushairiyah, muka surat 7. Ini rujukan tuan guru kita Ustaz Muhammad Jo. Lihat juga dalam Haqaiq an at-tasawuf, tasawuf Syekh Abdul Qadir bin Isa, muka surat 17. Baik. Kita baca satu lagi untuk penutup. Syekh Ahmad Az-Zarruq ni juga ulama sufi, 899 Hijrah, dia belakang sikit daripada Syekh Zakir Ansari ya. 929 899 depan. Berkata apa? At-tasawuf ilmu qusida bihi salahul qulub wa faraduha lillah amma siwahu wal fiqhu li islahil amal wa hifzil nizam wa zuhuril ahkam bil ahkam wal usul. Dia sama-sama ada kurungan ai ilmu tauhid litahqiqil muqaddimati bil barahin wa tahliyatil iman bil iqan wattibu li hifzil abdan wan nahwul islahil lisan ila ghairi zalik. Tu maksudnya tasawuf adalah ilmu yang dimaksudkan dengannya boleh memperbaiki hati dan mengosongkannya daripada segala sesuatu selain Allah. Nampak tu? Selain Allah SWT. Dalam hati jangan ada selain pada Allah. Tu. Ilmu fiqh pula adalah untuk memperbaiki amal perbuatan dan menjaga aturan agama, jaga solat, puasa sebagainya, perbaiki solat ya zahir, dan menampakkan hikmah dengan hukum hakam. Hikmah, hikmah maknanya gerakan baik, hikmah dengan hukum hakam. Ilmu usul, itu ilmu tauhid, adalah untuk menyempurnakan permulaan iman dengan dalil-dalil dan menghiasi, memantapkan iman dengan keyakinan. Mana dalam ibadat kita apa? Ada tauhid, ada tasawuf, ada fiqh kan? Cantik tu. 3 serangkai dia panggil. Ilmu kedoktoran pula adalah untuk menjaga badan. Tu badan. Ilmu nahu pula adalah untuk memperbaiki cara berbicara dan selain daripada itu. Ini dalam kitab, dia dalam kitab. Lihat qawaid at-tasawuf, kaedah yang ke-14 muka surat 6. Lihat juga dalam Haqaiq at-tasawuf muka surat 17. Ini rujukan tuan guru kita. Baik, berapa dah? Ada berapa? 2. Ada 2 pendapat ni. Maknanya cantik dia punya makna tasawuf yang mendalam untuk kita memahaminya. Jadi 2 hari ni 2, insya-Allah kita akan sambung lagi akan datang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata-kata ulama tasawuf nak memberi pencerahan kepada kita apa makna tasawuf. Yang ni 2 pun dah hebat dah. 2 kita tengok lagi apa kata Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ni juga ulama besar kita, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Abu Hasan As-Sazuli dan Tikat Saziliyah, Imam Ibn Ujaibah, hebat ni tuan-tuan. Syekh Qadi Al-Isa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Al-Bali. Banyak lagi lah ulama-ulama tapi ada sebut ni yang masyhur Okey. Jadi inilah sedikit memberi penerangan bagi kita
supaya kita memahami dulu. Sebelum kita nak belajar ilmu tasawuf, kita kena tahu makna tasawuf. Baru senang kita belajar, barulah kita masuk pelajaran dia tu. Pelajaran dia tu nak amal tu. Itu menjaga anggota yang zahir, yang batin tu baik kita tahu dulu. Orang kata kita tahu dah, pengenalan kita tahu ilmu tasawuf dulu, kita mengenal dulu. Barulah mudah. Sama juga ilmu tauhid, kita kena tahu apa itu tauhid. Sama juga tarekat. Kita belajar ilmu tarekat. Jangan terus-terus masuk tarekat nak zikir kita kena tahu dulu apa ilmu tarekat. Daripada mana, siapa dia, asal daripada mana, rujukan mana. Baru kita boleh mengamal ilmu tarekat. Jangan dok pedulilah orang dok komplain tarekat sesat apa dia. Dia orang tak faham tarekat, tak masuk tarekat. Dia bercakap ikut dan okey. Macam saya sebut dululah. Nak bercakap tentang padi, dia tak ada ilmu tentang padi. Dia dari kecil sampai ketua dia belajar ilmu menoreh getah. Lepas tu dia nak bersyarah bab padi. Dia ke laut jadinya. Ada pula tanah getah banyak-banyak, alirkan air mengalir. Mampu kerah getah tu contoh. Sebab ilmu yang ada pada dia ilmu padi. Ilmu padi dia berkait dengan air. Tanah pokok getah dia sering air. Mampu pokok getah tu. Contoh dan tuan-tuan. Masa bahasa mudahnya orang yang nak bercakap tu bukan ahli. Kalau tak tahu tentang tarekat, tak tahu selok-belok tentang tarekat, tak alim tentang tarekat, jangan nak komplain. Tak tahu tentang zikir, jangan nak komplain. Ni tak tahu, tak belajar mendalam tentang zikir, komplain. Allah tak boleh lah, tak boleh lah, sesat lah. Mengajilah dulu, jangan terus jatuh hukum. Begitu tuan-tuan maksud dia. Okay? Ahli dulu. Ahli, orang yang ahli tu. Orang yang ahli bercakap. Kalau bukan ahli jangan nak bercakap. Bila bercakap nampak sangatlah kejahilannya tu. Dalam kita mengaji pun salah, tambah-tambah orang bercakap tak mengaji, lagilah salah. Allahu Akbar. Okay? Ni fitnah dengan ilmu. Bahaya tuan-tuan, menyampai ilmu yang salah, orang amal lagi nak jawab di akhirat ni. Bukan takat dia nak tangguh orang pula. Mampu bahasa tu. Wallahu alam. Jadi saya mohon ampun dan maaf ada salah dan silap. Yang baik semua daripada Allah SWT. Kita tangguh situ tanda situ muka surat 10. Kita akan sambung apa pula kata Imam Junaid Al-Baghdadi tentang tasawuf. Wallahu alam bisawab. Yang baik daripada Allah, yang lemah dari Quran daripada segi saya sendiri. Kita tangguh majlis kita, semoga Allah memberkati dengan tasbih kafarah suratul subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin tusu wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.